Baik, kita bersama dengan Fiza Ausili, iaitu dari Financial Planning Association of Brunei Darussalam, ya, ataupun nama singkatannya ialah FPAB. Baik. Ya. Baik. Selamat pagi, Fiza. Selamat pagi. Ya. Baik, seperti biasa kalau kita ni bersama dengan Fiza akan membicarakan sedikit pasal duit ni. Penting ni duit ni. Di mana-mana duit. Itu yang paling penting. Dan juga Fiza, untuk hari ini cara efektif untuk menabung. Jadi sebagai mukadimahnya mungkin dapat dikongsikan sedikit sebanyaklah apa yang akan kita bincangkan dalam tajuk kita hari ini. So jadi sempena Hari Menabung Kebangsaan lah yang sedang aktif di laman sosial masa baru-baru ini. Jadi saya rasa topik ini sesuai untuk dijadikan perbincangan kita ni pada pagi ini lah. Banyak juga yang datang arah kami begitu payah kan menabung ni. So rasa ini salah satu lah yang boleh kami share. Baik. Hari ini. Dan juga mungkin dapat dikongsikan apa sebenarnya yang kami sentuh yang di laman sosial itu. Mana tahu yang mana satu tu hanya orang. Mungkin dapat dikongsikan yang mana satu tu sebenarnya. Boleh dilihat arah laman sosial MBD di mana diorang sekarang ini ada buat pertandingan menabung. Yang itu pertandingan pengalaman menabung saya tu. Yes. Itulah Auda. Jadi kepada Auda yang ingin mengikuti pertandingan berkenaan, lihat ni ataupun saksikan ni apa sebenarnya akan pengongsiannya daripada Dayang Fiza Ausili. Baik, baik itu seterusnya Intan. Ya. Jadi Fiza, ya, tadi ada Fiza mengenakan ada orang ramai datang berjumpa dan payahnya untuk menabung. Jadi kadang apa sebab-sebabnya mereka ini mungkin boleh kongsikan antara sebab-sebab mereka ini susah untuk menabung. Biasanya ada yang cakap satu pasal indah ada basic finance katanya. Mungkin ia dah tahu di mana yang bisa manu tu, and then dah ada disiplin saving katanya, dah biasa saving atau, and then yang ketiganya dah pernah ada orang beritahu macam mana proper way untuk anulah men-save lah macam atunya diorang. So itu salah satu few yang diorang anulah payahan atunya. Kadang-kadang sama temptation juga kan. Betul. Ya, mungkin itulah temptation itu dalam sikatannya paling mudah untuk kita ni Bukit Koni bubus. Bucur. Macam lihat ni, okey kembali. Terus baru je simpan RM1 tu, mana dia hilang. Itulah antara paling mudah lah untuk kita ni memahami. Jadi tadi masalah yang sering kali dikongsikan, mungkin seterusnya tips bagaimana untuk yang menabung ini. Okey. Sebelum ini saya pernah sudah mengongsikan pasal envelope system. Envelope system kan yang atau. So aninya banyak juga yang cakap anulah yang bertanya atu ndak sesuai untuk aku pasalnya sekarang ni kita ni masa teknologi sudah ada cara lain kah untuk menggunakan teknologi yang sekarang ni kita ni ada. So sebagai permulaan benarnya kita ni boleh membuat pelbagai account ataupun multiple bank account orang. Seperti anulah yang akan dipaparkan. So setiap sekali saja menerima gaji, maybe ya buat 3 account lah. Satu untuk simpanan, perbelanjaan dan emergency. Okay? Kenapa emergency sama simpanan ini berbeza adalah kerana simpanan ini adalah untuk macam simpanan untuk ya kahwin ke apa yang memerlukan macam masa 3 ke 4 tahun macam itulah. So itu penting di alih-alihkan orang. Pasal kalau emergency ini adalah duit macam kalau kita ni kan guna macam kereta rosak ataupun rumah atau bocor apa ataupun yang macam manalah pandemik apa tu memerlukan duit yang lebih apa tu kita ni ambil dari emergency inda terkacau simpanan kita ni orang. Pasal kalau kita ni kacau simpanan kita ni tu sekarang payah kita ni kan manukan balik semulanya ada aku paksa merefill lagi semulanya simpanan ni. Kali membuatkan jangka masa tu inda juga orang mau tahun-tahun depan ku kahwin. Kan? Ya, and then lah. So yang ada tu setiap saja terima gaji lah patutnya lah urutannya simpanan, masukkan ke simpanan, and then budget yang sudah ada untuk perbelanjaan, and then emergency lah. So semua ni mesti ada fix amount. Kalau ada lebih itu terpulang kepada habis kita untuk menyimpan di mana lah antara tiga ni. Jadi yang penting adalah cara pengurusan kita lah ya apabila kita menerima gaji dan kita bahagikan ke beberapa akaun ya, iaitu simpanan, perbelanjaan dan juga emergency ataupun kecemasannya. Jadi mungkin menurut pendapat Fiza,
apa pula bagi orang yang berperspektif menabung bila nada loan ataupun stabil sudah? Macam mana? Ini topik yang paling popular kami selalu kena tanya lah. Menabung awalan ni kah ataupun menabung kemudian? Jadi saya akan tunjukkan dengan lebih lanjut sini ya. So kepada sebelah kiri saya, kediannya ia umur 25 tahun. Kiranya ia baru dapat kerja tu kali ketani take bank interest lah as a sample sini as 1%. Sekali ia menabung untuk 10 tahun. Okay, sudah ia menabung 10 tahun atau ia dibiarkannya tak di dalam itu. So ia biarkan tu sampai 15 tahun kemudian tu bila ia umur 50 tahun. Okay, ia menabung 100 setiap bulan tu okay. Sudah tu kalau di sebelah kanan pulang umurnya 35 tahun. Katanya tunggu aku settle loan dulu apa tu, tunggu stabil sedikit apa tu baru tak aku memulakan tu. So ia start 10 tahun kemudian daripada yang tadi. Tapi ia menyimpan 15 tahun Yang tadi menyimpan 10 tahun saja. Yang ini yang menyimpan 15 tahun. Kalau kita ni lihat dalam manualnya, calculation ni yang menyimpan 15 tahun itu indah pulang banyak daripada yang menyimpan 10 tahun kan? Betul. Itu disebabkan peranan masa ni dalam orang lah compound interest lah yang kami kalau dalam bahagian finance. Sebab itulah kami biasanya memberitahu kalau boleh tahu walaupun tak sedikit awalkan dia habits menyimpan ni. Walaupun dia terstop dia kan at least duit itu dibiar sana ada ia punya compound interestnya. Macam perambahan peribahasa sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi ada disarankan untuk mula dari awal ya. Jadi selain daripada tips yang telah pun dikongsikannya iaitu tips dibagikan kepada beberapa akaun ataupun simpanan. Jadi mungkin ada tips lain lagi yang dapat dikongsikan. So tips lain adalah macam yang tadi memulakan simpanan secepat yang mungkin. Walaupun tah RM50, RM10 asalkan kita ni membuat habit itu macam Intan tadi sebut sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit betul orang. Okay, yang kedua buat penetapan bajet. Okey, ini macam yang tadilah macam simpanan berapa, perbelanjaan berapa sama untuk emergency atau maybe kalau tu dalam sana aku mau ada dalam tu 4,000 saja stop tak payah kita ni fund lagi emergency atau ni orang kita ni kira simpan ada tempat lain lagi lah ni orang. Kali yang ketiga yang paling penting juga yang selalu saya sebutlah disiplinkan diri kita ni lah. Ya sama ada untuk menyimpan ataupun menganu bajet macam pasal sudah ketani biasa menyimpan ni ia jadi tabiat. Betul. Sudah jadi tabiat macam ketani pun macam duit ani andang untuk simpanan. Jadi inda terasa macam payah ku kan menyimpan macam itu kalau dari awal sudah walaupun ada anak apa nanti kan kalau anak tu ketani andang dari dulu sudah dari bujang-bujang ku menyimpan ni ya tak aku macam ada rasanya ringanlah tangan itu untuk menyimpan duit berkenaan. Baik, tadi Hafiza ada mengongsikan menggunakan pelbagai akaun ataupun multiple bank account. Jadi mungkin dapat dikongsikan berdasarkan daripada pengalaman sendiri ataupun daripada orang ramai. Mungkin dapat Hafiza kongsikan ciri-ciri bank yang dapat yang baguslah untuk menyimpan kewangan ini. Ani boleh bertanya bank di mana yang sesuai. Kita sesuai untuk yang pasal ada yang orang macam bank gajiku di sini aku akan buat sini. So ia multiple bank account ini kira ia dapat segregate-nya orang lah macam perbagikannya macam ni aku punya perbelanjaan apa tu kan tapi aku dapat buat side account jatuh. Tapi kalau sekiranya bank itu indah dapat membuat side account then another way is buat account baru arah different bank. Ini pun lagi bisa lah kalau dikirakan. Pasalnya kan macam yang ini perbelanjaan kita ni kan. Apa yang kita ni nampak yang kita ni simpan, kita ni akan rasa macam orang temptation kan menyucuk duit yang menyimpan ni kan aku nak tahu berapa simpananku. So aku keep menyimpan saja. Jadi ini ada kaitan dengan kad ni. Bahayanya kad ni. Bahayanya kad tu. Jadi itulah antara ialah untuk jadi kalau kita ni ambil
humble sedikit ialah cari bank yang mungkin sekurang-kurangnya tidak menggunakan kad bagi pengeluaran. Tapi mostly now banyak menggunakan kad pelang. Tapi tidak salah ada kata tu. Kalau nak mau pakai kan kita ni tahu pinnya, tapok. Kalau tapok kah di mana sana sini, anda tahu kan? Antara caranya. Jadi itu adalah antara tips yang telah pun disarankan. Itu antaranya adalah mulakan menyimpan secepatnya mungkin. Membuat penetapan bajet, iaitu tetapkan berapa yang dapat disimpan dan juga dibelanjakan, dan juga disiplin diri kita ni untuk menyimpan, iaitu membuat menyimpan sebagai tabiat kita ni setiap bulannya. Jadi itu memang satu habit lah, kita jadikan satu habit lah dalam diri kita ya. Untuk kita ni sentiasa menyimpan kewangan ini, kita memikirkan untuk jangka masa panjang ya. Jangan kita memikirkan untuk jangka masa pendek. Dan juga selain daripada yang telah pun disarankan, iaitu tips-tips itu, mungkin juga Hafizah boleh berkongsi, mungkin ada ya penonton kita ini terdiri daripada beliau yang baru sahaja mendapat pekerjaan, mungkin ada nasihat kepada mereka macam mana untuk menyimpan kewangan dengan lebih berkesan dan juga sentiasa konsisten lah. Macam mana? Okay. Biasanya yang kami jumpa patua yang baru kerja patua, durang the first gaji itu adalah paling important. Sebabnya itu yang menentukan macam mana you akan buat perbelanjaan you kemudian. So dari sana sebelum menerima gaji itu mungkin duduk tulislah okay, ini gaji yang akan ku terima, apa yang akan ku buat. Maybe ada ucapkan pagi mama apa tu. Tetapkan dia buat sana menyimpan, at least menyimpan dari gaji pertama. Walaupun takkan mengambil loan lagi kemudian dipikirkan adakah apa yang diperlukan, apa yang macam kalau masih boleh pakai kereta parents, pakai dulu, menyimpanlah itu salah satu yang mesti buat tabiat. Pasal sudah kalau tadi sudah biasa setahun dapatlah aku setahun ni aku baru dapat kerja, aku enjoy duitku. So ia pakai full. Kalau ada emergency ke apa dan paksa kita ni mencari arah ide orang lain ataupun mengambil loan kan tu. Dan lagi isunya hutang. Ia tahu hutang macam ia terjebak pulang dengan hutang sebelum ia menyimpan. So kami mau macam itulah yang terjadi. Jadi tapi okeylah macam sekarang ni banyak juga yang macam datang macam mana apa yang perlu ku buat dengan dan juga pihak MBD ada juga sentiasa berusaha ya untuk mengawal ataupun mengajar kita ni bagaimana untuk mengawal kewangan kita ni lebih baik. Dan menyentuh mengenai MBD ini mungkin Hafizah sendiri ada kaitan dengan pertandingan pengalaman menabung tadi ya? Ada sedikitlah ada mungkin adakah idea ke ataupun sedikitlah pengungsian bagi mereka yang mengikuti pertandingan ini, mungkin ada sedikitlah Indah jual berapa tak belum lagi tapi inisiatif diorang ini adalah salah satu yang memang sudah lama diorang dari start diorang itu sudah untuk menabung apa. Memang diorang menggalakkan supaya mau ketani menurut titah Sultan yang supaya semua orang dapat financial literacy by 2035 atau so dari sana atau sebabnya macam sekarang ini memang tapi dari previous year memang aktif jualah membuat macam ni adalah Hari Menabung Kebangsaan, tapi ada juga Financial Planning Day, ada World Investor Week juga coming, macam semua financial ni. Pasal kalau di luar negara, diorang memang peka, walaupun diorang macam diorang masih belajar apa kanak-kanak apa tu, diorang tahu benda ni di luar. Tapi di Brunei belum lagi berdevelop lah. Sebab itu ini adalah salah satu caranya untuk membuat macam minat ketani untuk menabung itu. Alhamdulillah. Itu nanti akan kita kongsikan nanti ya sedikit mengenai dengan pertandingan tersebut. Apapun ada sebarang mungkin ada sebelum kita mengakhiri wawancara kita mungkin ada sebarang kata-kata akhir yang boleh disampaikan ya ke penonton kita. Jadi saya berharap perkara yang saya kongsikan tadi dapat dimanfaatkanlah oleh para penonton dan kepada yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kami di FPAB mempunyai
financial planner yang akan membantu macam mana untuk merancang kewangan kita lah. Dan kami boleh dihubungi melalui email kami iaitu askfpab@outlook.com ataupun boleh mengunjungi laman sosial kami iaitu IG sama Facebook. So kalau IG FPAB_BN, sama Facebook FPAB Brunei lah. So kalau ada pertanyaan ke apa, boleh juga kita orang bahasa teenager kita ni slide into the DM. Alhamdulillah ya. Jadi kepada bis kita yang ingin mengetahui ataupun memerlukan khidmat nasihat mengenai dengan kewangan, bis kita boleh melayari laman Facebook atau Instagram yang telah pun tertera tadi, iaitu FPAB Brunei. Dan itu antara beberapa tips yang dapat kita ketahui bersama. Jadi untuk bis kita memastikan kewangan bis kita stabil, kita perlu berdisiplin dengan menyimpan sejumlah wang dari gaji setiap bulan. Contohnya jika Auda boleh menyimpan RM100 sebulan, Auda perlu melakukannya secara konsisten. Meskipun jumlah itu kecil, tapi sekiranya ia berkonsisten, ia dapat jumlahnya akan lebih meningkatlah lebih banyak jumlahnya yang akan kita ni kumpul. Dan itu pengetahuan tersebut telah pun dikongsikan bersama setiap masa bersama dengan Dayang Hafizah sendiri, mengongsikan bagaimana cara untuk kita ni mengawal kewangan kita ni.